Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita melafazkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada pagi yang mulia ini masih lagi kita diberi nikmat. Antara nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah kepada kita ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan seterusnya dengan nikmat-nikmat yang tidak terhinggalah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada kita. Walaupun kita kadang-kadang kita ni manusia yang kita tahu kita tidak dapat lari daripada melakukan dosa dan kesilapan, tapi Allah tetap akan terus memberikan nikmat kepada kita. Ada nikmat yang diberikan terus sampai kita dapat merasai nikmat tersebut sehingga kita meninggal dunia. Daripada kita hidup, dilahirkan sampailah kita mati, ada orang yang diberikan nikmat bercakap. Daripada hidup, daripada dilahirkan boleh bercakap, dan mati pun dalam keadaan dia boleh bercakap. Nikmat bercakap tu Allah Ta'ala tak tarik. Ada orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat boleh mendengar, seumur hidup boleh mendengar, walaupun dia melakukan dosa dan kesilapan yang berulang-ulang kali. Tapi itulah sifat pemurah dan penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita buat dosa, buat kesilapan, buat Allah murka kepada kita, tetapi Allah tetap memberi nikmat-nikmat dan rezeki kepada kita. Alhamdulillah, syukur. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan menyentuh dalam, kalau kita tengok kitab kita ni, Fiqh Manhaji ni, hari ini ialah tajuk yang berkait dengan solat. Berkait dengan solat, berkaitan dengan solat. Kalau sebelum ni kita baca, minggu lepas kita baca berkait dengan tajuk yang berkaitan dengan mandi. Ya, mandi yang terbagi kepada dua, mandi wajib, mandi sunat hari raya, mandi sunat apa lagi, Jumaat, mandi sunat gerhana, dan perkara-perkara sunat dalam mandi, dan juga perkara-perkara makruh dalam mandi. Jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk dalam tajuk yang berkaitan dengan solat. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, solat merupakan perkara yang penting untuk kita sebagai orang Islam. As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan tiang agama, mendirikan solat, maka dia mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meruntuh, yang tidak melaksanakan solat, maka dia meruntuhkan agamanya. Jadi begitulah penting dan besarnya kepentingan solat ini bagi kita. Jadi kita kena tahu bahawasanya solat ini ialah merupakan kewajipan yang kita kena laksanakan, tidak dapat tidak dan tidak boleh ditinggalkan dan diambil dan dibuat ringan-ringan, dibuat-buat mudah. Kena serius. Kalau dalam bab kerja kita serius, dalam bab kita nak buat paperwork tu kita teliti betul-betul kan. Kita nak buat paperwork, kita nak buat kertas kerja tu kita teliti satu-satu, tengok. Perhati satu-satu, word by word, perkataan demi perkataan, kita tengok satu-satu di paper tu. Tapi kalau bab solat pun kita kena lebih serius untuk menjaga dan menekankan dalam perkara yang berkaitan solat, kerana solat ini dia akan memberi kesan yang baik bagi orang yang melaksana dan menjaganya, dan memberi kesan yang tidak baik kepada orang yang meringan-ringankan dan meninggalkannya. Jadi dia ada dua perkara. Kalau kita menjaga dan kita melaksanakan solat, insya-Allah kita mendapat manfaat dan kebaikan daripada apa yang telah kita laksanakan. Dan kalau kita tidak laksanakan, meninggalkan solat dengan sengaja,
meninggalkan solat dengan sengaja dan kita merengah-rengah mempermudahkan bab solat ni, solat cincai-cincai saja. Tak ada tamak ninahnya, tak ada dengan perkara-perkara sunat dalam solatnya, kita tidak ambil berat. Tak apa, tak buat perkara sunat. Baca surah dalam solat sunat. Tak payah baca Fatihah je, cepat sikit solat kan. Jadi kita kena teliti dan cermat dalam bab solat. Jadi insya-Allah hari ini kita akan cuba menyentuh beberapa perkara yang berkaitan dengan solat. Kita tengok pada pengertian solat. Perkataan solat dalam bahasa Arab bererti doa. Dalam bahasa Arab solat ni maksud dia doa. Doa. Dalam solat tu pun banyak, kalau kita tengok dalam solat itu sendiri sebenarnya doa, banyak doa. Kan? Kita baca Fatihah tu doa. Betul? Kita baca Fatihah tu doa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi dalam solat itu sendiri pun kalau kita tengok banyak doa. Banyak doa-doa dalam solat. Puji selain daripada tasbih, zikir, tasbih, ada doa-doa. Perkataan solat dalam bahasa Arab bererti doa, iaitu memohon kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103, "Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum." Dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Manakala dalam istilah fuqaha pula, perkataan solat bermaksud beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu, dan ia bermula dengan takbir dan disudahi dengan salam. Kalau menurut istilah fuqaha ni maksudnya ahli-ahli fiqh, ulama-ulama fiqh. Dia sebut dengan nama di dalam bahasa Arab ni dia ada istilah, dia panggil jamak. Jamak ni kalau kita dalam bahasa Inggeris apa? Banyak-banyak. Banyak fuqaha. Fuqaha ni maknanya kalau jumpa lepas ni kalimah fuqaha, maknanya kita tahu dah. Fuqaha ni maksud dia ulama-ulama fiqh. Dalam istilah fuqaha pula, perkataan solat bermaksud beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu. Ada perkataan, ada bacaan, dan ada perbuatan. Ada bacaan, ada perbuatan yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, takbiratul ihram, dan disudahi dengan salam. Okey. Ia dinamakan solat kerana ia mengandungi doa yang merupakan unsur yang banyak di dalamnya. Dekat mana doa? Dalam Fatihah tadi doa, dalam doa iftitah doa lah. Doa iftitah. Mana macam mana doa iftitah? Doa. Kita akan takbir tu. Doa iftitah ni bila? Doa iftitah akan takbir Allahu Akbar. Lepas tu baca doa iftitah. Dalam doa iftitah tu ada doa. Ada doa, ada ikrar, ada aku janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita berjanji tu dalam solat tu, dalam doa iftitah tu, kita berjanji, kita melafazkan aku janji kita kepada Allah. Inna salati, sesungguhnya solat aku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidup aku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, kerana-mu ya Allah, tak ada kerana lain. Selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ngupak kat orang. Tadi baru kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tidak ada Tuhan lagi selain kamu, ya Allah. Kita berjanji dan kita melafazkan ikrar itu. Allah menyaksikan ikrar yang kita lafazkan itu.
keluar Assalamualaikum, Assalamualaikum, deraka pada mak ayah. Ya. Masa salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup aku kerana Allah. Keluar selesai salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, orang mari minta sedekah, sedekah. Nah, tak nak bagi dah. Ya. Hidup aku, mati aku kerana Allah. Tapi yang kita buat selepas salat lain. Nah, jadi ada perkara-perkara yang perlu diambil berat, kerana solat itu sebenarnya dia boleh mendidik diri kita menjadi orang yang baik dan orang insan yang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia dinamakan solat. Okey tadi hal ini kerana menggunakan nama juzu untuk maksud keseluruhannya. Nah, hikmah solat. Solat mempunyai beberapa hikmah dan rahsia yang dapat dirumuskan seperti berikut. Yang pertama, solat menyedarkan manusia akan hakikat dirinya yang sebenar sebagai hamba kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita solat, kita ada rukuk, kita ada sujud. Nah, masa sujud tu, masa kita sujud, apa yang ada dalam hati kita, apa yang bermain dalam fikiran kita, tidak lain dan tidak bukan kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala yang tertinggi dan terpuji. Nah, kita sujud kepada Allah, kita meletakkan, menyedarkan diri kita bahawasanya kita sedar yang kita ini adalah manusia, yang mana hakikatnya kita adalah hamba saja. Kenapa kita kata solat ini menyedarkan diri manusia yang bahawasanya dia kena sedar dia adalah hamba. Apabila kita solat, kita sedar, oh aku ni hamba dia. Nah, sebab solat ini tidak kira siapa, tidak kira umur 15, umur 19, grade 29, grade 32, grade 41, 44, 48, pengarah, raja, pemimpin, Perdana Menteri, agung, sultan, semua kena solat. Betul tak? Semua solat, semua sujud yang sama. Sujud yang sama. Grade 29 sujud lagu tu, grade 41 pun sujud yang sama je. Ke grade 41 sujud lain? Tak, dia tak ada ikut grade. Nak ceritanya bahawasanya siapa pun kita ini, bila solat itu sebenarnya meletakkan diri kita, menyedarkan kita bahawasanya kita ini adalah hamba. Dan kita ini sama saja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, Allah tak pandang. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak melihat kepada tubuh badan kamu. Kamu sadar, kamu pendek, kamu tinggi, kamu ramping, kamu besar, kamu 40 kilo, tak tengok. Tak, kamu putih, kamu cerah, kamu hitam, kamu gelap, tak tengok. Allah tidak tengok. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Dan Allah juga tidak tengok pada rupa paras kamu. Muka petak, muka 4 segi, muka 3 segi, tak, muka bujur sirih, muka bujur telur, tak, muka apa lagi, tak, muka bulat, muka hexagon, tak, pentagon, macam-macam. Allah tak tengok. Allah tidak tengok. Wala ila suwarikum, akan tetapi walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala itu dia tengok kepada hati-hati kamu, yang mana hatinya sentiasa dekat dan ingat kepada Allah, dia lebih mulia di sisi Allah berbanding dengan orang lain. Nah, jangan tengok, oh dia ni tak bagus, dia ni bagus, ustaz pakai piah nampak bagus, dalam hati tak tahu. Nah, dia ni macam ni perangai dia ni teruk ni, nampak ni kan. Kita tidak boleh menilai orang sebegitu mudah, kerana kita tidak tahu pengakhiran kita macam mana. Nah, pengakhiran kita dan pengakhiran dia. Orang-orang yang jahil itu kita tidak tahu pengakhiran dia macam mana. Jangan kata orang alim itu pengakhiran dia itu sempurna. Kita tidak tahu. Setiap orang tidak tahu pengakhiran macam mana. Nah, jadi kita tidak boleh mudah menilai orang dengan begitu. Okey. Meletakkan dirinya sebagai hamba, dia sentiasa menyedari setiap kali berhadapan dengan masalah hidup dan perhubungan dengan orang lain.
Tak. Bila ada masalah, perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, solat. Solat. Ada masalah, solat. Itulah sebenarnya besarnya kepentingan solat ni, kehebatan solat ini. Allah Subhanahu Wa Taala kata bila ada masalah, solat. Dalam satu ayat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada aku. Wasta'inu, meminta tolonglah. Kalau kamu dalam masalah, minta tolong bis-sabri, dengan sabar, was-salah, dan solat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, bila kita ada masalah di pejabat, ada masalah di rumah, ada masalah dengan anak, ada masalah dengan kawan, ada masalah dengan sepupu, ada masalah dengan jiran, dah ingat Allah Taala ajar kita, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu ada masalah dengan jiran, ada masalah dengan anak, ada masalah dengan suami, ada masalah dengan isteri, ada masalah dengan bank, tiap-tiap hari bank telefon, ada masalah dengan kereta, bank orang nak tarik kereta, ada masalah dengan apa jua masalah yang kamu hadapi, kamu minta tolonglah. Ya, Allah kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Nak minta tolonglah dengan sabar dan solat. Bila datang masalah, orang marah kita, bos marah kita, kawan kutuk kita, sabar. Nah, bukan S-O-B-A-R. Saya sebut sabar. Sabar tu dalam bahasa Arab dia betul lah. Dia sabara. Nah, bukan sa. Sa ni sin. Nah, dalam bahasa Melayu sabar. Nah, kalau dalam bahasa Arab sabar. Sabar. Bila ada masalah, kita kena sabar. Kita kena sabar, tenang. Hafiz, relax. Tak, kena marah ke apa ke tak? Hafiz, relax. Ambil wudu, solat 2 rakaat. Minta dengan Allah, ya Allah, aku berat ujian kali ni. Baru ni sakit, lepas tu IC hilang. Macam-macam masalah. Berat ujian. Tak? Lepas tu macam ni. Tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah. Nak minta tolong dengan siapa lagi kalau bukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan kalau kita nak minta masa yang paling sesuai dan saat yang paling, orang kata paling kekuatan dia sangat kuat untuk kita berdoa minta dengan Allah ini dalam solat. Dalam solat. Kita sujud, kita minta dengan Allah. Lepas solat kita minta dengan Allah, ya Allah Tuhanku, aku banyak masalah, mudahkanlah urusanku ya Allah. Aku ada urusan, ada masalah ni, mudahkanlah urusanku ya Allah. Bantulah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Gitu. Kuatkan hati aku untuk terus sabar dalam menempuh ujian yang kau berikan. Jadikan aku orang yang mampu untuk menahan dan sabar dengan segala masalah, musibah, ujian yang kau berikan. Kerana aku tahu masalah yang datang ini tidak dengan izin kau, maka dia tak datang. Mesti dengan izin Allah. Allah nak uji kita. Bila Allah uji kita, maknanya Allah sayang pada kita. Allah tengok kita, oh ni nampak lama dah ni, tak uji sikit. Bila kita tidak diuji, kita sentiasa dalam keadaan salah. Anak kita tak pernah tegur. Kita biar je. Kalau kita biar je, apa jadi? Dia tak semayang ke, dia tak baca Quran ke, dia ikut dia nak buat. Budak-budak dia nak buat apa pun buat. Kita biar je, biar. Lama-lama kita cubit sikit lah. Betul tak? Cubit ni sakit ke sedap? Sakit. Masalah ni, ujian ni sakit tau. Sakit. Penat. Sakit kepala, sakit fizikal, masalah, ujian.
Nah, sebenarnya Allah uji tu, Allah maknanya kita kena ingat, oh Allah sayang lagi kat aku, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Gitu. Dah, solat 2 rakaat, minta dengan Allah lagi. Allah suka kita minta dengan dia. Allah suka orang-orang yang solat ni. Allah suka orang yang sentiasa berdoa, minta pertolongan dia, minta orang kata bantuan daripada dia. Dah. Minta dengan aku beri. Nah, sama ada dia nak beri hari ni ataupun beri esok, wallahu a'lam. Nah, kita tak tahu. Okey. Yang kedua, salat memantapkan keyakinan manusia bahawa tidak ada pembantu dan pengurnia nikmat sebenar-benarnya selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun kelihatan di dunia banyak pihak dan sebab yang pada zahirnya membantu dan memberi nikmat. Dia kata salat ni memantapkan keyakinan kita manusia bahawa tidak ada pembantu dan pengurnia nikmat yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Yang memberi nikmat ni Allah. Yang memberi rezeki Allah. Bukan bos kita beri rezeki. Bukan suami beri rezeki. Allah yang beri rezeki. Okay, jadi antara hikmah dia, solat ni meyakinkan kita bahawa yang memberi segala nikmat-nikmat ini adalah Allah. Bila masa kita sedar kita sedar nikmat itu sebenarnya datang daripada Allah. Kita lama leka. Kita tak sedar yang nikmat ni Allah yang Ta'ala yang bagi. Tak, sebab kita leka. Bila Allah tarik satu nikmat, Allah tak benarkan kita untuk berdiri. Sakit lutut dah, cukup. Sakit lutut mula dah susah untuk solat, betul? Masa tu kita pun, ya Allah, alangkah baiknya kalau sekarang ni aku tak sakit lutut, aku boleh solat dengan baik. Ni nak duduk solat atas kursi, nak ambil wuduk susah, nak berdiri solat susah. Nikmat lutut baru tu, tak besar lagi. Dah tarik nikmat nyawa lagi. Nikmat lutut baru. Tarik nikmat mata. Masa tu baru sudah alangkah senangnya. Ya Allah, takut kalau aku celak aku nak pergi masjid. Masa tu kita nak. Kalau aku celak ni aku nak pergi masjid, ya Allah. Rugi aku masa aku celak dulu aku tak pergi masjid. Rugi masa aku gagah dulu aku tak semayang. Rugi masa aku sihat dulu aku tak solat. Masa tu baru dah rasa. Masa tu lah baru kita, solat ni sebenarnya antara hikmah dia, barulah kita tahu, kita yakin bahawasanya yang memberi nikmat ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut dengan rezeki. Dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri ni, kena bersyukur sebaik-baiknya, sebesar-besarnya. Minta dengan Allah, sentiasa lafaz alhamdulillah. Boleh berjalan, bangun pagi tadi, bangun boleh buka mata. Boleh buka mata tu nikmat. Kita tidur, mata buka kan, mata tutup? Tidur tutup mata tak? Kalau Allah tarik nikmat, tak boleh tutup mata, boleh tidur tak? Benda kecil je, tak boleh tutup mata, boleh tidur tak? Duduk gini. Tak, suami tanya apa, tak tidur lagi ke? Kerah. Tak, tidur dah. Tapi mata tak buka. Ataupun Allah tarik nikmat buka mata, bangun tidur tutup mata. Bangun tidur tak boleh buka mata. Pernah tak berlaku? Kalau orang sakit mata, orang sakit mata, bangun tidur tu sakit nak buka mata dah. Dengan air mata penuh ni. Sakitnya nak buka mata. Nak buka mata tu baru sakit nak buka mata, susah nak buka mata. Ni tak boleh buka. Cuba kita bayangkan betapa besarnya nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Banyak ni. Tapi apa yang berlaku dalam dunia hari ini menunjukkan bahawasanya kalau kita di Malaysia ni, majoriti rakyat Malaysia tidak solat. Majoriti rakyat Malaysia tidak solat. Di luar sana, kalau di sekolah, kawan saya buat survey di sekolah dia, hampir 80% pelajar-pelajar sekolah, pelajar-pelajar di sekolah menengah hari ini tidak solat. 80% anak-anak kita tidak solat. Anak-anak yang di luar sana tidak solat. Apa jadi? Apa jadi bila tidak solat? Dia akan mendatangkan kesan yang tidak baik dalam environment masyarakat.
dia akan memberikan kesan yang tidak baik. Bermula daripada rumah. Bermula daripada rumah. Yang ajar anak solat ni tanggungjawab mak dan ayah. Ayah dan ibu kena pastikan anak solat. Paksa anak solat. Kalau dalam rumah kita ni, kita balik rumah serabut, balik rumah rasa panas hati, tengok muka bini panas hati, tengok muka anak sakit perut. Tak sakit kepala dah, sakit perut dah. Anak jadi serabut, balik rumah jadi serabut. Cuba cek balik dalam rumah kita, siapa yang tak solat? Anak kita solat tak? Kalau ada di kalangan ahli keluarga, salah seorang dalam ahli keluarga dalam rumah kita tidak solat, tidak akan tenang dan tidak akan bahagia rumah tangga orang tu. Cek balik, siapa dah solat? Ni tak solat. Keluar rumah pakai seluar pendek, tak tutup aurat. Itu kena perhati. Sebab solat ni itulah kata, dia memberi kesan yang sangat besar. Memberi kesan yang sangat besar. Bukan pada individu saja. Individu tu jangan kira lah. Tak payah cerita dah individu tu. Memang Allah Ta'ala bagi dah dia. Orang yang meninggalkan solat ni neraka sakar. Tempat dia kan. Allah Ta'ala letak neraka sakar dalam tempat orang yang meninggalkan solat. Untuk orang khusus, untuk orang yang tidak solat. Neraka sakar dalam neraka. Okey. Jadi kena cek betul-betul dalam rumah kita siapa yang tak solat, apa yang dibuat. Kita sebagai ibu bapa didik anak supaya solat. Sebab tu bila anak tak solat subuh, anak pergi sekolah, salah satu penyakit yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang meninggalkan solat subuh, yang pertama, penyakit bingung. Penyakit bingung, kebingungan. Penyakit orang yang meninggalkan solat subuh. Dan majoriti yang tak solat ni subuh. Majoriti orang yang tak solat ni tak solat subuh. Dan orang yang solat celang-celuk ni subuh tak solat. Dan orang yang tak solat subuh, penyakit yang pertama Allah Ta'ala bagi, kebingungan. Bahasa dalam DBP lah, kebingungan ni. Kalau bahasa kita ni bengong lah kan. Penyakit bengong. Senang. Penyakit bengong. Bila jadi bengong, sebab tak sembahyang subuh, Allah Ta'ala bagi satu penyakit kepada orang yang meninggalkan solat subuh, penyakit bengong. Anak kita bangun pagi, pergi sekolah. Bangun pagi pukul 7, pakai baju 7.30, start motor pergi sekolah menengok. Pergi sekolah dalam keadaan bengong. Betul. Sebab tu bila dia bengong, dia buat perkara-perkara yang tidak baik di sekolah. Bila buat benda tak baik di sekolah, nak salahkan cikgu. Jangan salahkan cikgu, salahkan mak ayah dia. Sebab mak ayah dia tak ambil berat tentang solat anak dia. Sebab itu penyakit yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang meninggalkan solat subuh. Penyakit yang pertama, bengong. Kita bangun pagi segar, tak solat subuh. Kan tak solat subuh, mari kerja bengong, tak tahu nak buat apa. Buat kerja tak mau buat, duduk main gini, tengok gini. Dia makan. Atau duduk depan komputer, kejap tengok komputer. Kejap lagi datang masalah pula. Hidup dia penuh dengan kebingungan. Itu penyakit bagi orang yang meninggalkan solat subuh. Jangan, kita tak payah cerita lagi penyakit orang yang meninggalkan solat ni subuh baru. Subuh baru. Baru solat subuh. Jadi kita sentuh apa akibat seksa orang yang meninggalkan solat. Okey. Yang ketiga, dengan bersolat manusia dapat mengambil kesempatan menjadikannya sebagai waktu untuk bertaubat daripada dosa-dosa yang dilakukannya. Ini kerana manusia memang sentiasa terdedah kepada banyak maksiat pada setiap waktu, sama ada disedari ataupun tidak. Maka solat yang dilakukan berulang-ulang dari masa ke semasa akan membersihkannya daripada maksiat dan kesalahan-kesalahan tersebut.
Orang yang solat, yang jaga solat dia, yang solat dengan cermat, yang solat dengan baik, insya-Allah dia akan takut untuk buat maksiat. Yang mana kita tahu maksiat ni, kita ni bukan nabi. Dah, kita tidak maksum. Kita tidak maksum, kita tidak orang kata apa, tidak bebas daripada melakukan dosa. Kita adalah manusia biasa yang akan dan pasti melakukan dosa dan kesilapan. Nah, yang telah, sedang, akan. Kita pernah buat dosa, okey? Pernah buat dosa. Dah. Dan kita mungkin akan buat dosa juga lepas ni. Ke lepas ni dah buat dosa dan seorang kita dah mesti, dah kira ustaz ke siapa ke, tetap akan buat dosa. Okey. Jadi dengan solat ini, dia orang yang betul-betul menjaga dan cermat dalam solat, dia akan takut dan risau untuk melakukan maksiat. Takut nak buat maksiat. Maksiat tak payah dah sekarang. Dulu nak buat maksiat susah. Betul tak? Nak buat maksiat dulu, kena pergi cari tempat yang ada aktiviti maksiat. Kan? Nak berjudi, kena pergi pusat judi. Nak buat apa lagi? Nak mengumpat, kena cari kawan-kawan. Nak membawang, kan? Betul tak? Orang dulu-dulu di luar rumah ada satu, dia panggil apa kalau pumpkin tu labu tak? Gerai. Orang putih panggil gerai. Dah, pumpkin. Dulu nak mengumpat, petang mak-mak kena kumpul kat situ. Baru boleh buat aktiviti mengumpat. Mak-mak dulu. Sebab nak ceritanya, dulu susah nak buat maksiat. Nak kena cari tempat dan masa untuk buat maksiat, betul? Tidak seperti hari ni. Nak compare dengan hari ni lah kita nak cerita ni. Nak mengumpat, kena duduk di pumpkin petang, buat air teh, biskut. Dia datang 5-6 orang, jiran-jiran dia. Nah. Dia dalam sekampung tu, dia tak ramai ahli dia, dalam 5 orang, 6 orang, rumah-rumah yang terdekat. Dan dia akan mengata orang yang jauh-jauh sikit lah. Nah. Anak si bedah ni, saya tengok makin teruk. Dia start dengan benda-benda macam tu. Nah. Anak si Samad ni balik kampung, naik kereta besar-besar, jual dadah lah tu. Duduk Kuala Lumpur. Nah. Dah. Mengumpat. Jadi hari ni maksiat cukup senang. Maksiat. Bukan mak bersiap. Maksiat. Maksiat ni benda yang senang, sangat senang. Judi dalam poket. Pusat judi dalam poket. Apa dia lagi? Pangkin dalam poket. Pangkin dalam poket. Kalau dulu pangkin dekat luar rumah, ni semua dalam poket. Dalam ni. Nah. Benda ni duduk dalam poket. Video lucah dalam poket, semua ada dalam ni. Dalam poket kita. Hak baik, baiklah. Hak tak baik, ni cerita hak tak baik. Benda-benda dosa. Dah, nak mengumpat tak payah. Keluarkan daripada poket. Dah. Tak payah nak cari orang. Kena molek. Dah ada siap-siap, ada grup dah. Hantar satu isu. Tinggal nak masuk point dia. Seorang je. Siap-siap dah ada grup dah. Dia ada grup office. Ada grup office ni ada lebih kurang dalam 200 orang. Dia ada grup kecil lagi. Ada lebih kurang dalam 50 orang. Dia ada grup kecil lagi, 3 orang. Dia tak pisah. Padahal member duduk sebelah je meja sini. Dah. Cakap dalam grup. Tak pisah. Teruk bos kita ni. Tong. Ngumpat lah. Itulah aku pun menyampah. Dia mula. Menyambung. Habis lepas tu dia cerita orang lain pula. Nah. Selepas terpisah halus. Pangkin dalam poket. Dah. Video lucah dalam ni. Betul? Boleh buka tak? Kalau nak buka. Video lucah ke apa ke, semua ada dalam ni. Semua jenis dosa ada dalam ni. Judi ada dalam ni. Aurat perempuan tengok ada dalam ni. Kadang-kadang kita tak download pun, kita scroll keluar. Tak tahu macam mana dia boleh keluar.
Nak buat macam mana? Jangan Na'udzubillah min zalik. Jadi kena berhati-hati. Dan solat ini dia memberi, orang kata apa, manusia dapat mengambil kesempatan, kerana dalam solat ni kita akan minta ampun dengan Allah, betul tak? Selepas solat kita berdoa. Lepas tu diajarkan, dinasihatkan, dianjurkan, janganlah selepas solat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangun lipat sejadah, nak jumpa sejadah tu asar pula. Duduklah sekejap. Sekurang-kurangnya istighfar lah. Astaghfirullahalazim. Istighfar ni banyak jenis. Hak pendek astaghfirullah saja. Astaghfirullah. Panjang sikit astaghfirullahalazim. Panjang sikit lagi astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjang sikit lagi Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang. Panjang. Bacalah, tak boleh baca panjang, baca pendek astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Janganlah lepas assalamualaikum bagi salam terus bangun. Jangan biasakan macam tu. Biasakanlah sekurang-kurangnya istighfar, kemudian berdoalah sedikit kurang-kurangnya untuk mak ayah kita. Tambah nama panjang, doa sikit. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Habis cukup. Dah nak cepat sangat kan? Takkanlah suami marah. Suami kata kita nak pergi makan malam. Isteri nak sembahyang maghrib. Suami dia sembahyang awal dah. Bagus juga suami dia sembahyang tak tunggu-tunggu dah. Patutnya sembahyang lah sama-sama. Tapi sebab suami ni dia menjaga sangat waktu solat dia, sampai tak tunggu dah isteri. Okey. Isteri bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak kata. Suami start cerita dah. Tunggulah dulu sekejap. Dah. Tak make up dah. Tak make up dah. Itu senang pakai, bila pakai face mask sekarang kan senang kan. Sebenarnya antara hikmah lah Allah datangkan COVID ni, sebab bila pakai COVID orang pakai face mask. Face mask ni kita banyak orang kata apa? Menjimatkan masa kita. Ramai orang sedar bahawa masa itu sebenarnya berharga. Pakai face mask tak payah make up dah. Nak keluar kita nampak mata. Kalau pakai nikab tu lagi senang lah. Tak payah make up langsung dah. Pakai nikab sarung. Nak solat pun senang. Pakai nikab, pakai baju apa? Baju jubah ke apa semua yang besar, maknanya terus telekung, tak payah nak fikir nak buat telekung dah. Solat je dengan baju tu. Istighfarlah sekejap. Berdoalah sekejap. Sekurang-kurangnya berdoalah untuk kedua ibu bapa. Sebab apabila bila kita baca doa Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina, ya Allah Tuhanku, ampunilah dosa aku, ampunlah dosa kedua ibu bapa aku. Masa tu juga ibu bapa, kalau ibu bapa kita dah meninggal dunia, masa tu juga ibu bapa kita sampai doa kepada ibu bapa kita. Setiap kali kita baca, duduk saja Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosa aku, dosa ibu bapa aku, kedua ibu bapa aku. Masa tu juga doa tu sampai pada dia. Masa tu juga berdoa. Habis doa sekejap dah, tak apalah, pergilah nak pergi mana pun. Jangan biasakan Assalamualaikum bangun. Sekurang-kurangnya istighfarlah, astagfirullah, cukup. Dah nak cepat sangat kan. Okey. Jadi bila kita istighfar ni, kita istighfar dalam semayang ni, kita minta Allah ampunkan dosa kita. Dalam selepas semayang kita berdoa minta Allah ampunkan dosa kita. Sebenarnya dia melatih kita untuk sentiasa bertaubat dan sentiasa membersihkan dosa-dosa kita yang kita lakukan seharian. Solat subuh, kita semayang subuh. Sebelum tidur malam kita buat dosa apa? Sebelum tidur, dosa dengan suami, kita buat dosa dengan suami. Kita buat dosa dengan
dengan suami. Isteri buat dosa dengan suami. Tak ada cakap dengan, malah cakap dengan awak. Suami kata janganlah macam ni. Dah tidur, ngantuk. Nah. Dosa tak? Berdosa isteri. Jangan main-main. Puan-puan yang dirahmati Allah. Yang dikasihi dan disayangi Allah. Dan disayangi suami masing-masing. Jangan buat main-main. Tak, tinggi suara dengan suami ni dosa besar. Balah macam mana pun jangan tinggi suara dengan suami. Jangan sekali-kali. Dosa besar. Kalau suara dia memang kuat. Abang. Lah, suara dia gitu. Nah. Ada sebesar-besar suara orang perempuan pun Allah tetap ciptakan dia selembut-lembut makhluk. Lemah lembut dia ada. Nak walaupun suara besar, abang, gitu. Nak panggillah dengan panggilan yang baik. Jangan sekali-kali meninggikan suara di hadapan suami. Apatah lagi di depan muka. Nak apatah lagi di depan muka suami. Duduk jauh tu tak boleh dah. Suami balik kerja, tanya nasi. Nasi kat mana ya? Pergi ya, tengok sendiri. Kat dapur tu bawa saji ke mana dah, pergi dah. Nak tengoklah, ambil lah, makan lah. Dua batu duduk dengan suami. Nak Baru nak rumahnya. baru nak makan nasi. Suami pun start kata makan kedai luar. Jangan tinggi suara dengan suami. Semalam sebelum subuh kita buat dosa apa? Buat dosa dengan suami. Kita balas dengan suami. Dah tidur. Malah cakap banyak lah. Serabut lah. Balik pukul 1, pukul 2 pagi. Tahulah tengok bola kat luar. Macam tak ada rumah. Dah. Orang kat rumah ni yang benda? Patung. Ada contoh betul Ustaz. Ada contoh betul. Dah kita tengok drama macam tu. Dah. Awak ingat rumah ni homestay. Awak ingat rumah ni hotel, check in check out bila-bila masa, anytime you like. Oh malu. Cakap macam tu dengan suami. Dosa. Tidur dah minta maaf dengan suami. Tidur dengan kita. Berpaling, membelakangkan suami. Tidur. Dosa. Ya. Tak. Orang yang tidur dalam keadaan suami dia kecewa, sedih dengan sikap dia, sepanjang malam dia tidur tu malaikat melaknat dia. Sehinggalah bila? Sehingga suami dia redha. Besok bangun pagi suami tak redha lagi, dilaknat lagi sepanjang hari. Malaikat laknat, Allah laknat. Bukan bos laknat. Bos laknat tak ada jadi apa. Tak, malaikat laknat. Na'udzubillah. Bayangkan kalau kita meninggal dunia mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Minta jauh tak? Dosa besar meninggikan suara dengan suami. Okey, sebelum tidur bergaduh dengan suami. Sembahyang subuh kita minta ampun tak? Minta ampun dengan Allah Taala. Sebab itulah hikmahnya sembahyang. Bila kita sembahyang, kita akan istighfar, kita minta ampun dengan Allah, mudah-mudahan diampunkan dosa kita. Kita ingat dosa kita dengan suami, malah aku buat dosa dengan suami, sembahyang subuh aku ni diterima tak tahu, dan minta maaf lagi dengan suami. Abang minta maaf semalam saya cakap kasar dengan abang Oh tak, aku ada abang okey je. Abang okey sama. Dah selesai. Lepas minta maaf, buat sarapan, suami kata tak tempat ni, saya nak makan kat luar. Nak pergi kerja ni tak tempat. Gaduh balik. Gaduh balik. Saya tak kata. Gaduh balik. Nak makanlah sikit bang, tak sempat lah minta maaf. Tak apalah, awak makanlah dengan anak-anak. Macam ni lah. Dia tu ayat dia. Macam ni lah orang lelaki. Bukan nak appreciate, bukan nak hargai benda yang kita buat. Kita ingat bangun pagi-pagi, tadi baru minta maaf cakap elok. Gaduh balik. Tak jumpa dah dengan suami. Isteri kerja sana, suami kerja sana. Tak. Suami kata, macam mana rezeki aku dapat isteri macam ni.
Asyik salah isteri dia semua Ustaz. Ha? Dia memang Allah Ta'ala bukan salah isteri. Nak ceritanya tapi isteri sini dia buat gitu. Nak ceritanya ni isteri-isteri yang buat benda macam tu. Dan saya tahu di sini isteri-isteri histori semua bagus-bagus. Ha. Sangat berlemah lembut dengan suaminya. Okey. Kita minta maaf dengan suami tak? Tak minta maaf lagi. Semaya Zuhur kita bergaduh dengan suami kan? Sekali lagi semaya Zuhur kita minta ampun tak dengan Allah? Minta ampun. Allah, aku minta cakap kasar dengan suami. Telefon, bang, tadi saya minta maaf lah bang, saya ada niat ampun nak cakap kasar, tapi saya geram sangat dia. Tak ada apa. Ya Allah, tak ampun kalau dosa aku, ya Allah. Abang tajuk begini. Semaya Zuhur. Kalau kita tak semaya Zuhur, orang yang tak semaya Zuhur, dia minta ampun tak dengan Allah lagi? Masa Zuhur tadi. Tak minta ampun dah. Tak, dah sembahyang subuh. Yang bergaduh semalam, dosa semalam tak ampun dah. Minta yang bergaduh tengah hari ni tak minta ampun lagi. Orang yang solat ini sembahyang subuh dia minta ampun dengan Allah. Sembahyang zuhur dia minta ampun dengan Allah. Sembahyang asar pula. Tak, lepas zuhur abang kata nak ambil lunch, nak bawa saya lunch hari ni. Tak jadi abang ada meeting tak, sorry. Apa pula tu? Tadi abang kata nak bawa saya lunch. Saya dah tadi kawan nak ajak pergi makan, saya dah cancel dengan dia orang. Abang nak bawa saya lunch. Sorry. Abang tak boleh nak bawa. Abang ada meeting agak saya faham lah. Inilah orang lelaki lagi. Ha. Mukir janji, cakap tak sempat fikir. Al-munafiqun salasah. Tak dia baca hadis ke? Dia baca hadis ke suami dia. Tak. Abang ingat tu. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Iza haddatsa kadzaba, wa iza ahada akhlafa, wa iza tumina khana. Abang ingat molek. Apabila cakap bohong macam abang lah. Iza haddatsa kadzaba, wa iza ahada akhlafa. Apabila berjanji mungkir. Sama macam tadi, janji nak pergi lunch tak jadi, mungkir. Wa iza tumina khana. Apabila diberi amanah dia khianat. Ni tunggu satu dia. Tidak abang komplit cukup. Cakap kasar lagi dengan suami tu lah. Bergaduh lagi. Lagi nak mayar asal. Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Ya? Telefon suami lah. Suami kecil hati. Ha? Suka hati isteri. Macam mana? Isteri tak dapat dosa je. Kita kecil hati, lelaki tak dapat dosa. Ha? Laki dapat dosa. Tak. Laki dah. Tapi nak ceritanya, jahat macam mana suami, Laki dapat balik. teruk macam mana suami, tetap tak boleh meninggikan suara. Walaupun suami itu jahat, teruk, huduh, hitam, buruk, tetap tidak boleh meninggikan suara pada suami. Hatta kalau dikatakan ditukarkan suami itu menjadi seekor babi pun tidak boleh meninggikan suara pada babi tersebut. Kalau ditakdirkan Allah tukar suami itu jadi babi, jangan haram meninggikan suara pada babi itu. Nak ceritanya, jahat macam mana pun suami, tetap tak boleh tinggi suara. Mulianya suami. Dan Nabi kata, kalau Allah benarkan sujud manusia ini sujud kepada manusia ataupun sujud kepada sesiapa selain daripada Allah, yang aku akan suruh ialah isteri aku akan suruh sujud kepada suami. Nak cakap kita besarnya kedudukan suami, besar kedudukan suami, dan ada satu tempat yang mulianya kedudukan isteri. Ada, jangan risau, isteri ada bahagian dia. Dah. Solat asar bergaduh tadi, minta ampun dengan Allah. Tak. Balik rumah bergaduh lagi. Solat maghrib minta ampun lagi. Itulah kelebihan solat. Setiap kali kerana dalam kehidupan kita seharian, bermula daripada kita buka mata sampai kita tidur, kita pasti ada buat dosa dan kesilapan. Setiap kali solat kita akan minta ampun. Orang yang tak solat, mana dia rugi, dia tidak minta ampun dengan Allah. Betul? Itulah antara salah satu daripada hikmah solat. Hikmah solat. Solat merupakan santapan bagi akidah keimanan kepada Allah yang berterusan dalam hati manusia. Segala pesona dunia dan bisikan syaitan sememangnya menjadikan manusia lupa kepada akidah, walaupun telah lama terterap dalam hatinya.
kealpaan yang berterusan kerana menurutkan gelora nafsu dan rakan-rakan, akhirnya akan berubah menjadi ingkar. Tetapi solat yang dilakukan dengan tekun oleh seorang Muslim akan menjadi santapan iman. Santapan ni makanan lah, makanan rohani kita. Kita dalam diri kita ni ada dua. Ada rohani, ada rohana. Rohani, jasmani. Nah, ada rohani, ada jasmani. Jasmani fizikal. Nah, fizikal ni kita makan tu fizikal tu. Dah nasi lemak, nasi goreng, nasi paprik. Rohana makan apa dia ni? Nasi goreng, roti canai, fries, chicken chop, apa lagi? Lamb chop, sate. Hak tu makanan jasmani. Makanan rohani, untuk makanan dalaman, orang kata makanan rohani kita zikir, solat, salah satu daripada makanan rohani. Nak kuatkan iman, nak perkukuhkan iman, keyakinan tahap yang tinggi kepada Allah, kena jaga solat. Kalau solat pun kita tak buat, puasa saja, bayar zakat saja, ibadah sunat lain pun buat juga, tapi hak solat fardu 5 waktu tak buat. Ulama kata orang yang tidak solat, yang meninggalkan solat fardu 5 waktu ini, tidak diterima segala amalan. Buatlah baik anda, sedekah tak terima, tolong orang Allah tak terima, tak ada ganjaran, tak ada pahala kalau orang yang tak solat. Apa makna hidup kalau tidak solat? Tak ada guna hidup. Nah, orang yang tidak solat, hidup dia tidak bermakna. Kerana apa benda ibadah, kebaikan yang dia buat tidak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah gitu. Habis riwayat kesan degil. Dah, habis cerita. Orang tak solat ni kira tutup buku awal, senang gitu. Sebab itulah kena jaga solat dan sentiasa bertaubat kepada Allah. Dah saya dulu tak solat macam mana? Macam mana ni saya tak solat dulu ni, banyak tinggal solat. Saya balik umur 10 ataupun 15. Balik umur 15 contoh kita ambil ya. Saya mula solat umur 35. Berapa tahun tu? 20 tahun. 20 tahun berapa hari? Mampu nak kira. Tu nak kira tu mati. Berapa hari ni nak kena qada ni? Berapa waktu nak kena qada ni? Sehari ada 5 waktu. Sehari 5 waktu. Setahun ada 365 hari kali dengan 5. Dapat jawapan tu kali dengan 20. Allahu Akbar. Ni memang orang kewangan tak dikira ni. Dah. Banyak qada lah secara semampu mungkin. Tapi berat nak buat. Buatlah semampu mungkin. Sekurang-kurangnya kalau kita mati dalam keadaan kita sedang berusaha untuk mengqada dosa-dosa kita yang lalu. Yang penting kena bertaubat kepada Allah. Ya Allah yang Tuhanku, aku bertaubat kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa aku tinggal sembahyang sebelum ni ya Allah. Aku lepas ni aku tak mau tinggal dah sembahyang, aku tak nak tinggal dah solat lepas ni ya Allah. Tolonglah ampunkan dosa aku betul-betul mohon ampun ya Allah. Aku akan cuba qada sedaya upaya aku yang mampu. Minta dengan Allah, bertaubat dengan Allah. Jangan lupa untuk bertaubat dengan Allah. Kerana Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengasih. Dia akan mengampunkan dosa hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Rugi kalau kita tidak mohon taubat kepada Allah, kita tidak mohon ampun kepada Allah. Selagi mana kita mampu untuk memohon bertaubat. Dua masa yang bila taubat ini ditutup pintu taubat untuk kita, dua masa. Apabila nyawa berada di halqum. Nyawa berada di halqum. Nyawa berada di halqum, maka pada masa tu pintu taubat sudah tertutup rapat dan tidak akan dibuka selama-lamanya untuk kita. Tak ada. Yang kedua, apabila matahari terbit daripada arah barat. Tanda-tanda besar kiamat.
Sebelum berlaku kiamat, tanda-tanda, antara tanda-tanda besarnya ialah matahari akan terbit daripada arah barat. Dua masa ni, yang matahari terbit daripada arah barat tu kita tak tahu bila, yang nyawa berada di halkum pun kita tak tahu bila. Kita kata lambat lagi kot kiamat. Betul? Oh, lambat lagi ni kiamat. Jangan ingat lambat lagi. Matahari terbit daripada arah barat itu tidak diberitahu. Allah tak bagi tahu kita bila nak terbit daripada arah barat. Tak ada. Nabi tak bagi tahu bila. Cuma tanda-tanda kiamat, satu hari akan sebelum berlaku kiamat, atau tanda besar, matahari akan terbit daripada arah barat, turun di belah, turun di belah timur. Biasa matahari naik timur, turun barat. Betul? Ni naik daripada barat, turun timur. Kita dah sedar sebab kita dah sembahyang subuh. Kita sedar matahari naik dah. Tak? Orang yang tak sembahyang subuh, dia tak sedar matahari terbit daripada arah barat pada hari tu. Sebab dia sedar pukul 8.30. Tengok jam, matahari duduk. Cuma dia pelik sikit. Mana biasa panas belah sini. Tengok, oh panas belah sini. Allah, matahari terbit barat dah. Tak ada dah nak bertaubat. Tak ada. Tak ada peluang dah nak bertaubat. Banyak mana dosa yang kamu buat yang Allah tak ampunkan, maka kamu carry lah dosa itu di hari timbang nanti, di mahsyar nanti. Sebab tu orang yang solat subuh, lepas solat subuh sekejap je, tak, matahari naik. Tengok, solat subuh tu bertaubat, minta ampun, ampun, matahari hari tu matahari naik pada arah barat. Sekarang ni dia sudah bertaubat. Yang kedua, bila nyawa berada di halkum, tak sempat bertaubat pada masa tu, maka tak ada lah peluang untuk bertaubat. Banyak mana dosa yang kamu ada, bawa lah semua sekali masa tu. Kalau sempat bertaubat sebelum tu, insya-Allah kalau diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa kita yang lalu, maka tak banyak dosa yang dibawa. Nah, malam ni bertaubat, esok meninggal. Malam ni bertaubat sebetul-betulnya taubat, ya Allah, aku minta ampun, ya Allah, aku bertaubat, ampunkanlah segala dosaku. Minta segala dosa diampunkan. Allah akan ampunkan segala dosa, melainkan dosa kita dengan orang. Dosa dengan Allah kita boleh Allah ampunkan, sebab Allah ni Maha Pengampun. Tapi dengan manusia, dosa kita buat salah dengan orang, dosa kita mengata belakang orang, dosa kita mengumpat ke orang, dosa kita khianat orang, dosa kita tidak amanah dengan orang, yang melibatkan orang lain, dosa yang melibatkan orang lain, Allah tidak ampunkan. I'm sorry. Jumpa di mahsyar. Masa itulah. Kalau sebelum ni saya duduk khianat Rahana, saya tikam dia daripada belakang, kutuk dia daripada belakang, nak cerita pasal dia, ni Rahana lain. Dah contoh. Saya takkan buat gitu pada kawan-kawan saya betul. Kita keburukan orang, saya buat dosa dengan orang, esok Rahana datang jumpa saya depan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, dulu dia ni duk kutuk aku. Betul? Betul. Saya tak boleh nak berbohong dah. Betul Hafiz, kamu kutuk Rahana, betul? Rahana, kamu nak apa? Saya nak pahala dia. Masa tu Rahana tak ada benda lain dah. Benda yang paling berharga pada masa tu pahala. Emas tak ada. Emas tak berharga, duit banyak mana atas dunia dulu pun tak ada, satu sen pun tak bawa di padang mahsyar tu. Pakai kereta besar, rumah besar, satu benda pun tak bawa di padang mahsyar tu. Tak bawa. Harta dunia tak ada, tinggal sini dah semua. Jadi baja tanah dah. Dah jadi lupus, aset-aset semua tak ada. Dah tak ada. Tak ada nilai dan tak ada harga. Yang nak masa tu ialah nak pahala. Tak cukup pahala, nak cari pahala orang. Yang mana pernah khianat aku dulu, cari seorang-seorang. Masa tu. Yang kita pula buat dosa dengan dia, tak sempat nak minta maaf dengan dia, mati dalam keadaan tak sempat nak minta maaf dengan dia. Nak cari dia pula di padang mahsyar esok-esok, macam mana nak minta ampun? Cari bukan seorang duduk di padang mahsyar tu. Kita nak cari orang di Istom ni susah dah. Dah. Pergi pejabat.
Nak cari orang di Easton ni susah dah. Apatah lagi nak cari orang di Padang Mahsyar. Kalau kita pergi okey, contoh kita pergi hari kemerdekaan, perarakan hari kemerdekaan. Kita terlepas dengan anak kita, nak cari mana? Susah dah nak cari anak kita dah. Bila dalam keadaan orang ramai, tu baru 80,000 orang. Ataupun pergi stadium tengok bola, anak kita masuk pintu A, kita masuk pintu C. Anak tak ada akses, tak boleh nak kontak, nak kena cari jalan kaki. Cubalah cari sekeliling stadium Bukit Jalil tu. Sedang elok jumpa anak, sedang elok bola pun habis. Nak ceritanya susah nak cari orang di Padang Mahsyar dengan orang yang ramai. Keadaan pada masa tu, dengan huru-haranya, orang ramainya, kelang kabutnya, sesaknya, susah payahnya. Keadaan yang sangat sulit dan susah yang tak boleh nak digambarkan. Dengan seksa orang dan macam-macam. Jadi sebab itulah kita kena minta ampun. Solat ini tujuan dia ialah untuk kita minta ampun, untuk kita bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan diampunkan dosa kita. Maknanya selepas solat kita berdoa. Selepas solat kita berdoa minta ampun kepada Allah, diampunkan dosa. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Tu je kita nak dah. Tak ada benda dah yang lain selain daripada kita nak benda tu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dengan pengakhiran yang baik. Dan jangan kau matikan kami dengan pengakhiran yang tidak baik, yang buruk. Mati dalam keadaan setengah solat, mati dalam keadaan orang kata duduk dalam masjid, mati tengah buat ibadah, mati tengah buat kebajikan untuk dengan suami. Baru suami kata, tolong je ambil tangga situ, saya nak buat kerja je. Isteri pergi ambil tangga, jatuh meninggal. Besar tu ganjaran dia tolong suami tu, ikhlas tu. Bukan main-main. Tolong je ambil tangga, pergi diri lah ambil. Serabut nak buat kerja sangat, suruh orang ni pun mati. Na'udzubillah. Boleh nampak tak? Sebab tu kena jaga, kena berhati-hati, kena beringat. Isteri-isteri, suami pun itu juga. Suami pun macam tu juga. Jangan cakap pasal dengan isteri ya. Panggil isteri tu hey. Ada tak orang suami panggil kita? Ada ke? Orang panggil isteri dia hey. Oi. Oi, buat air tak? Oi, buat air kejap. Dia cakap elok tapi woi. Oi, buat air tak? Panggillah nama, kurang-kurangnya panggillah nama. Darling ke? Ada lagi ke orang sekarang panggil darling? Tak ada dah. Ada lagi hebat. Panggil dengan panggilan yang baik. Isteri kita, suami kita, panggil dengan panggilan yang baik. Panggil dengan panggilan baik, dengan cara yang baik. Kalau isteri kita anak 5, 6, 7, 8, 9, 10, melahirkan anak kita 10 orang, tak boleh nak. Masa anak seorang, dia terbalik. Masa anak seorang, panggil sayang, anja, baby, umur 60, umur 25 baby. Baby ni bawah berapa tahun baby? Infant 2 tahun, bawah 2 tahun baby. Ni umur 35 baby apa lagi. Baby anak 2 B. Daripada baby jadi B lah. 10 tahun hilang pun tak. Anak 3, anak 4, anak 5 A. Sebalik, sepatutnya anak makin ramai, dia kena lebih menghargai pengorbanan isteri itu. Suami, termasuk saya lah. Kita ni suami-suami ni. Bila anak tak tengok muka bini, nak marah ke bini, tengok anak. Allah aman, anak aku, bini aku beranak. Susah aku tengok sorang-sorang, aku tengok ni bangsa beranak ni. Tengok balik muka isteri, jadi sayang lagi. Gitu. Nak marah ke isteri, tengok muka anak. Tak ada. Dia melahirkan zuriat aku ni 5 orang ni. Tubik ya. Hak belah. Hak nama. Hak guling. Hak kena ikat kaki tangan. Hak kena vacuum. Macam-macam cara lah.
nak cerita betapa susahnya seorang isteri, besarnya pengorbanan seorang isteri dalam melahirkan anak. Seorang anak, nak lahir seorang anak. Kalau anak dah 10, anak 15 tu tak tahulah besarnya tak. Nak cakap isteri, suami kena bercakap baik dengan isteri, dan isteri kena jaga betul-betul jangan meninggikan suara dengan suami. Okey, cepat-cepat minta maaf. Dan amalkan, biasanya amalkanlah sebelum tidur. Sebelum tidur, sehari dah bergaduh dengan suami ni, dah cakap lah apalah, suami budak cakap, dia dah cakap. Sehari dah memasang muka dengan suami, nak tidur kadang, bang saya minta maaf, saya nak tidur dah. Minta maaf, cium tangan suami dulu, tidur. Lepas tu nak sambung esok, sambung esok. Yang penting minta maaf dulu. Dah, minta maaf dulu dengan suami. Bang, saya minta maaf, ampunkan dosa saya. Ya, abang ampunkan. Reda saya, bang. Reda. Tidurlah. Baru boleh tidur dengan tenang. Barulah boleh tidur dengan tenang. Jangan tidur selagi tidak pegang tangan suami dan minta maaf dan minta ampun dengan suami. Biar dia macam tu. Jangan lelapkan mata. Aku tak akan lelapkan mata aku untuk tidur selagi aku tidak pegang dan cium, minta maaf dan minta reda daripada suami aku. Biar ada prinsip macam tu dalam diri kita, orang perempuan. Bukan dalam kita, diri orang perempuan ni, biar ada macam tu. Setiap hari, biasakan setiap hari. Kerana apa? Kerana dia akan memberi satu kesan, benda yang positif untuk kita orang perempuan. Satu motivasi yang kuat, yang sangat hebat. Boleh try, tak percaya try. Bermula hari ni. Tak. Nanti suami kata, mana ni? Tak, mata biar apa ni? Tak. Malam tu tak pernah nak salam cium tangan ni. Apa salah ni? Tidurlah, tidur. Suami pula tak tidur. Tak, jangan. Biar. Suami nak ke tak nak ke, pegang tangan dia, cium tangan abang. Minta maaf, ampunkan dosa saya hari ni. Tak, ampunkan dosa saya. Tolong reda tadi saya. Reda saya bang. Ya, abang reda. Dah tidur. Kalau suami kata, reda benda. Suami pula buat masalah. Reda apa? Tak, reda apa lagi? Reda lah. Abang cakap je, abang reda. Bergaduh pula. Boleh jadi bergaduh pula. Tu cerita dia lah. Boleh amalkan itu. Kalau yang suami balik bagi tahu isteri, sayang, mulai malam ni awak kena minta maaf. Tolong amalkan benda ni baik. Awak minta maaf, pegang tangan, cium tangan saya, minta maaf, minta ampun dan minta saya reda. InsyaAllah saya akan reda setiap hari. Nah, suami kalau boleh sebelum tidur tu, tengok isteri tak sempat dah tidur. Kadang-kadang suami kita keluar tengok bola apa semua dah, balik-balik isteri tidur dah. Dah tak sempat minta maaf. Takkan kita nak kejut dia? Bangun minta maaf dulu. Takkan kita nak kejut dia? Bangun minta maaf dulu. Anda tidur dah biasa. Bela bini. Bini gitu mata. Jangan kejut dia, maknanya suami balik rumah kalau isteri dah tidur, cium dan bisik, cium dahi dia, bisik telinga dia. Abang reda tak awak? Abang ampunkan dosa awak. Tidur lah. Jangan dua-dua orang ni tidur dalam keadaan tidak reda antara satu sama lain. Boleh? InsyaAllah buat lah, amalkan. Kalau tak buat, kita tak buat, suruh ajar kat suami, suruh suami buat. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini, insyaAllah. Ada lagi bab solat, masih lagi dalam bab solat, insyaAllah kita akan tengok nanti lah, minggu depan pula. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi insyaallah mudah-mudahan
segala usaha kita ini diberi manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberkati oleh Allah, dan ianya dapat kita jadikan sebagai bekalan untuk kita bawa di kehidupan yang kekal abadi insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.